Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat lepat liat. Tahu kan semua lepat liat kan? Atau lepat liat memang saya suka. Memang sedap. Sukanya dia liat-liat dia macam pulut. Dia macam dodoi. Itu yang suka tu. Saya kan suka pulut. Lepat liat ni pun dia guna tepung pulut sahaja. Dia guna tepung pulut saja sebab tu dia liat. Dia liat macam dodoi kan, sedap kan? Dodoi pun guna tepung pulut juga. Waalaikumsalam, Zahara. Puan Zahara masak apa hari ni? Ni saya nak buat, saya nak rebus ayak gula dia dulu. Nanti bila dah masak ayak gula tu, kita sejukkan. Lepas tu bila dah sejuk, baru kita bubuh tepung dalam ayak gula tu. Kan, lepas tu kita kacau tu. Bagi pekat, likat apa semua tu. Baru kita ambil daun pisang, kita sapu minyak sikit. Lepas tu baru kita bubuh atas daun pisang tu. Lepas tu kita lipat. Kita lipat tu baru kita kukui. Daun pisang saya dah beli dah. Satu bekas RM3 je. Jenuh buat. Saya dah beli dah tu. Banyak. Banyak. Ni saya ingat 10 pelepah ni. Nak kena, dah tak ada daun pisang, jadi nak kena beli. Kalau beli, mereka tak jual sikit-sikit, mereka jual sebungkus-sebungkus. Sebungkus-sebungkus tu ada dalam 10 pelepah kot kan. Banyak lah, kira lah. Saya pun tak tahu nak buat apa lah ni. Tapi saya simpan dalam peti air lah. Tahan lah kan. Tahan. Lepas tu saya nak buat apa-apa pun saya nak ambil tu lah. Senang sikit. Dan bagi tu ada sedia tu. Lah ni saya nak buat lepat liat. Jadi sebelum nak buat dia punya kukusan apa semua tu, kita kena masak ayak ni dulu. Masak ayak gula. Kan. Lepas tu kita sejukkan ayak gula tu. Lepas tu kita bubuh lah dalam. Lepas tu kita ambil tepung pulut, masukkan sikit supaya dia jadi pekat, likat apa semua kan. Bila pekat, likat tu jadi likat dan liat macam mana tu, itulah yang akan jadi pada kita punya lepat liat nanti. Lepas tu dah basuh elok apa semua tu, baru kita bungkus dengan daun pisang. Masa nak bungkus tu kita kena sapu minyak sikit atas daun pisang. Lepas tu baru kita letak adunan yang kita buat tu. Lepas tu kita bungkus. Lepas tu bubuh dalam pelengat. Lepas tu bubuh dalam periuk kukus. Periuk kukus tu kita kena jerang ayak bagi mendidih panas apa semua dulu. Baru kita letakkan pelengat yang ada lepat liat tu. Kalau kita nak kukus apa-apa pun kita kena jerang ayak dulu. Jerang ayak bagi elok panas menggelegak apa semua tu. Baru kita boleh letakkan bahan untuk kita kukus tu. Okey, mula-mula kita masukkan daun pandan. Daun pandan ni saya ambil banyak-banyak, saya simpan dalam peti air. Sudah kering kan? Kering pun tak apa. Lagi bila kita campur ayak, kita masak semua, dia jadi lembut balik lah. Lepas tu, kita masukkan garam sikit. Kita masukkan gula merah. Untuk sukatan yang betul, ada dalam resepi saya nah. Sekali saya ambil. Agak-agak lah. Kita nak bagi dia warna hitam cantik kan. Kalau kita nak bagi warna hitam cantik, kita kena bubuh gula merah banyak. Buat nak bagi dia warna koko merah cantik. Lepas tu saya masukkan gula keret, gula kabung, gula Melaka apa ni saya beli online dekat Kelantan. Ni gula merah Kelantan punya kot kan. Okey. Banyak sikit bagi dia manis sedap tu, bagi dia warna hitam koko cantik.
cantik tu. Tu kita campur gula merah sikit. Campur gula merah sikit. Ada orang yang jual ikan tu telefon tanya nak ikan tak. Saya kan duk beli ikan kucing. Dia lah duk main hantar ikan kucing, sekali hantar 10 kilo. Ambil ikan dekat dia murah lah sikit daripada yang orang lain kan. Dekat dia murah ambil ikan. Sebab saya nak bagi kucing makan, tapi nak ikan yang segak-segak, tak mau ikan lembek-lembek. Jadi dia ni jual ikan segak-segak, tahan. Jadi kesegaran ikan dia tu membuatkan tahan duduk dalam peti ais 5 hari pun segar elok lagi. Kalau ikan tu lama, saya tak boleh simpan ikan untuk kucing banyak hari, tahu tak? Beli hari ni esok kena berhabis. Tidak lagi ikan tu jadi busuk. Lepas tu dah bubuh garam, gula apa semua ni kan. Lepas tu sekejap kita rasalah kalau kata masin tu apa? Masin tu kurang, kita tambah lah. Ni saya masukkan air. Sebab kita nak rebus kan. Masuk air sikit dah lah. Selagi kita masak air gula ni bagi dia pekat likat sikit lah, baru sedap kan. Sebab setengah orang tu dia buat dia masak bagi larut saja kan. Saya tak suka buat macam tu. Saya suka masak ayak gula apa semua tu bagi pekat cantik tu. Jadi bila kita masuk dalam tepung pulut sekali tu, dia jadi cantik, dia jadi merelau. Sebab itulah kita kena masak ayak gula bagi dia pekat cantik, bergula banyak. Gula merah penting lah. Bila gula merah kita buh ni, gula merah tu lah yang akan menyebabkan kita punya lepak liat akan jadi merelau tu. Hak tu cantik. Tu. Lepas tu setengah orang buat dia masak ayak gula ni sekali dengan santan. Tapi saya tak mau masak sekali dengan santan. Saya masak ayak gula saja. Lepas tu bila saya guir sekali dengan bila dah masak elok, pekat elok semua, saya sejukkan. Lepas tu saya masukkan beras pulut. Beras pulut saja tau, jangan duk campur beras apa-apa. Beras pulut. Tu masuk beras pulut, lepas tu kacau tu, lepas tu saya akan masukkan santan. Tambah santan sikit sekotak ni habis ya. Jadi bila sekotak ni saya akan guna pulut dalam 1 cawan setengah ya kot no. Kalau 2 cawan banyak sangat pula. Saya akan masuk macam tu lah. Dalam 1 cawan setengah atau 2 cawan, tengok keadaan lagi lah kan. Lepas tu saya akan masukkan santan 1 kotak. Memang cukup lemak. Kalau tak cukup lemak lagi ataupun nak lemak lagi, tambah lagi setengah. Sekotak setengah. Memang sedap. Piau habis cerita pekat likat. Tu saya suka buat sendiri. Sebab bila buat sendiri, seronok sebab hasil dia tu memuaskan hati. Hak pekat ke, hak hitam ke apa semua tu kita boleh buat pure punya. Okey, ni dah siap dah. Sekejap lagi saya masak. Lepas tu saya nak guna tepung pulut. Lepas tu sekejap lagi guna santan. Jadi tak masuk ni saja lagi. Tak masuk. Sekejap lagi lepas masak apa semua ni, saya masukkan tepung pulut. Tu saya masukkan santan. Lepas tu guir apa semua tu dah pekat likat. Jangan cayak tau. Pekat likat cantik tu supaya kita letak daun pisang tu, dia jadi melekat cantik lah. Kan dia tak cayak lah. Dan jangan keras sangat tau. Kalau kita bancuh keras, selagi kita punya lepak liat tu jadi keras. Dia jadi liat sampai kita nak tokok, satu masalah lah. Okey, hak ni saya nak masak lagi. Jadi dah habis dah bab pulut liat.
buat bak apa 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 lepat liat tu. Okey. Tu saya nak bak ni. Saya beli hari ni saya nak buat apa dia terung ni. Saya nak buat apa? Teka. Saya nak buat apa terung ni? Terung ni lagi saya nak bakar. Lepas tu saya nak buat yang masakan orang Banjar tu. Terung babanam, cacapan apa benda tak tahu lah kan. Saya suka lah tu. Saya suka sungguh. Tak tahu. Tapi saya bukan orang Banjar. Tapi saya suka sungguh sebab dia terung ni bakar je. Bakar bagi dia layu-layu sikit-sikit tu. Betul kita kupas kulit dia. Tu kita potong kecil-kecil kan. Tu kita bubuh dalam periuk. Bubuh dalam periuk. Lepas tu kita bubuh santan. Bubuh santan pekat. Bubuh bawang putih, bawang merah apa semua tu. Bubuh belacan sikit, bergula, bergaram apa semua tu. Lepas tu kita bubuh lah terung ni kita buat tadi tu sikit kan. Jangan cayak tau. Kalau kata kita nak berayak pun kita berayak sikit ya. Lagi santan saya guna sekotak lagi lah tu. Lepas tu kalau nak makan terus macam tu pun boleh. Ataupun kita nak panas-panaskan sikit dalam periuk pun boleh. Ikut semua macam tu. Ni terung ni lagi saya nak buat. Saya suka makan sungguh-sungguh. Kalau tak tahu nak habak entah apa saya sukanya makanan tu. Walaupun saya bukan orang Banjar. Okey. Jadi itulah masakan saya hari ni. Tadi saya ingat saya nak masak gulai batang pisang, tapi duk fikir pula hari ni kan banyak orang tak ada nak makan siang hari di rumah ni. Kan. Jadi saya mungkin tak buat hari ni lah, saya buat esok lah kot kan. Buat gulai batang pisang dengan daging sedapnya. Masya Allah, dah lama tak makan. Okey. Semua dah masak ke? Imah. Assalamualaikum, sis. Suka resipi sis. Semalam try buat sambal ayam penyet sis. Semua suka. Request minta buat lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Sedap sungguh lah ni. Saya pun suka sangat kalau saya masak apa-apa tu saya tulis resipi. Lepas tu orang masak, orang maklum balas kat saya sedap juga itu. Suka. Saya bukan suka rasa macam hati seronok pasal saya masakkan sedap. Saya rasa seronok sangat sebab saya boleh bagi orang makan sedap-sedap. Saya rasa tu yang saya buat video masakan, tulis resipi apa pulun tulis resipi ni bukan pasal saya nak pujian dak. Saya niat sesuatu ya, saya nak bagi orang makan sedap. Makanlah sedap-sedap. Saya nak macam mana yang saya duk makan hari-hari, macam mana rasanya saya duk makan hari-hari. Saya nak kalau boleh saya nak semua kawan-kawan saya dalam FB, dalam page makanlah. Boleh rasa apa yang saya makan. Sedap tak? Macam mana kalau kata satu benda tu sedap kan. Seronoknya kalau mereka ni dapat makan sedap macam ni. Macam tu lah saya ni. Ladies. Saya baca Lady Gaga. Lady Gaga. Ladies. Shortnya kak periuk dia. Saya beli periuk dia dekat Shopee ada. Chef Logi. Dekat Shopee ada. Dekat Shopee 200 lebih kot. Tu kan. Ni saya beli lama dah. Saya beli 2 tahun dah ni. Tapi periuk ni tahan sungguh. Sejak saya beli, saya dah tak guna periuk hak lain. Saya dah guna periuk dia je. Sebab periuk ni bagus, seronok. Kalau masak tu memang dia cepat masak sebab haba dia memang cukup, memang komplit lah haba dia untuk satu jenis masakan tu. Lagi satu seronok. Sebab masakan tak hangit, tak apa semua sebab bahan dia ni dia melindungi sesuatu masakan supaya tidak hangit. Walaupun kita terlupa ke, kita teralik ke, dia tak hangit. Memang dia dibuat macam ni kot. Saya tak tahu dia dibuat daripada api. Tapi saya ingat dia dibuat daripada
tu kot. Tak tahulah. Kan? Tapi periuk ni memang bagus. Lepas saya beli memang saya dah tak guna periuk lain dah. Saya dah tak guna periuk lain dah. Saya guna periuk ni je. Saya ingat saya nak pergi cari satu lagi. Saya nak cari dalam Shopee. Saya nak beli dekat Shopee, tapi saya nak beli kecil sikit. Sebab lah ni saya dah tahu dah. Saya tak boleh masak dalam periuk ni. Apa-apa pun, kalau gulai ke apa semua, saya tak boleh masak dalam periuk ni. Sebab apa? Sebab kalau saya guna periuk besar, saya ni fashion tangan ringan. Tangan kalau saya masak apa pun, kalau saya kata tak mau masak banyak lah. Lagi dah jadi banyak. Saya ni pulun lah bila masak punya nak sikit. Kan ingat ni masak sikit. Tak jadi juga. Lagi bila masak dia jadi banyak juga. Saya pun pelik lah. Saya ni dah bubuh sikit lah ni. Kira macam saya buat gulai daging kan. Saya dah potong daging ni. Saya kata buat banyak ni cukup lah. Saya ada 2 orang ya. Kan. Tu lagi kan, bila siap semua kan, saya kata, hui, boleh makan 5-6 orang. Jadi satu masalah. Tu yang sebab saya duk suka bagi kat jiran-jiran tu. Sebab saya anggap rezeki saya banyak. Sebab masuk sikit pun dia jadi banyak. Kan? Seronok. Alhamdulillah. Lepas tu, tu lah cerita dia. Cerita dia hari ni lah. Saya nak masak hari ni ya. Hari ni. Okey. Sagi resepi terung ni saya akan updatekan pada status baru. Lepas tu resepi tepung lepak liat ni pun saya akan masukkan, updatekan dalam status yang baru. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Tu nampak tak balang ayak tu? Balang ayak tu. Ada orang tertanya, Kak Ida ni buat apa balang ayak tu? Balang tu dia isi ayak buat apa? Macam ni, balang tu balang jek. Balang tu, dia memang ada di situ daripada dulu kala lagi. Balang tu, saya beli khusus untuk saya bubuh ayak dalam tu, penuh. Jadi untuk apa? Semua kucing saya kalau lapar ayak, mereka tak akan minum ayak di luar tu, dalam pasu-pasu ikan di luar tu. Mereka akan main cari ayak dalam balang tu lah. Sebab daripada kecil mereka beranak lagi, semua saya ajak. Siapa lapar ayak, main minum ayak sini. Ayak sini bersih. Jadi kucing-kucing saya kalau siapa lapar ayak pun balik lari masuk kot tingkap ni, main minum ayak tu lah. Ayak tu pun kadang-kadang kalau ada pokoknya boleh hidup dalam ayak kan, pokok batang apa-apa ke, saya akan masukkan dalam tu lah. Nanti dia akan keluar deng. Bila dah keluar deng apa semua tu, saya pergi ambil tanam kan. Cantik. Jadi siapa-siapa yang ada belah kucing kan, belilah bekas kaca macam ni, letak di dalam dapur. Lepas tu busi ayak penuh. Lepas tu lagi ajak kucing-kucing minum ayak yang bersih yang dalam rumah tiap-tiap hari. Jadi bila mereka besar macam mana pun, mereka akan tahu kalau lapar ayak, mereka akan balik main dapur. Lari balik panjat tingkap ni semata-mata. Hampa lapar ayak. Inilah ayam balang ayak kucing saya. Jadi kucing saya yang berbelah-belah ekor tu, kalau mereka lapar ayak, mereka akan lari minum ayak sini. Ayak tu kena bagi sentiasa penuh lah. Kalau kata kurang, kena tambah. Kucing saya ni sudah isi penuh ni. Kalau kata kucing saya minum lagi, ayak akan tinggal banyak ni. Tiap-tiap hari saya akan tambah ayak. Dan saya ingat saya akan tambah ayak dalam 500-600 gram satu hari. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.